Untuk kita memahami secara lebih jelas, Syazwani Saiful Syam akan berikan gambaran dengan taburan data yang disediakan. Syazwani, silakan. Baik, sejak pandemik melanda Malaysia, kita menyaksikan penutupan sesi persekolahan yang amat panjang dalam sejarah negara. Malah Malaysia antara negara yang menutup sekolah paling lama di dunia susulan pandemik. Dan bermula Mac 2020, beberapa kali sesi persekolahan secara bersemuka sudah ditutup dan diganti dengan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah atau PDPR. Selain daripada kesukaran yang didepani tenaga pengajar untuk mengadaptasi segera PDPR, ibu bapa juga berdepan kesukaran untuk menguruskan anak-anak di rumah. Namun kesukaran paling utama ketika ini adalah pelajar sekolah, anak kita yang keciciran yang berdepan kesukaran untuk melaksanakan PDPR kerana tiada peranti dan juga internet. Kesemua cabaran ini akhirnya menyaksikan jumlah pelajar yang berhenti sekolah itu meningkat di Malaysia. Mari kita lihat angkanya. Kalau boleh saya bawakan di paparan interaktif ini, statistik pelajar berhenti sekolah pada Mac 2020 sehinggalah Disember 2020. Jumlahnya adalah 11,301 murid atau bersamaan dengan 0.24%. Itu pada tahun 2020. Kalau kita nak lihat kepada angka ataupun statistik terbaru Januari 2021 hinggalah Julai 2021, walaupun angka itu menurun kepada 10,015 murid atau bersamaan dengan 21%, apa yang perlu dibimbangi ketika ini adalah jumlah keseluruhan yang menyebabkan keciciran murid yang terpaksa berhenti sekolah ini menjadikan jumlah keseluruhan bagi 2 tahun 21,316 murid atau bersamaan dengan 0.2%. Ini data terbaru yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan dan berdasarkan makluman rasmi KPM, murid-murid ini telah dikategorikan sebagai murid yang keciciran pendidikan dan telah terkeluar dari sistem pendidikan. Dan dalam kajian pendidikan terdapat 2 bentuk keciciran, iaitu keciciran pendidikan dan juga keciciran pembelajaran. Dan menurut Dr. Anwar Ahmad, iaitu pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, berdasarkan kajian pendidikan, keciciran pendidikan ini biasanya amat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan keluarga. Itu faktor utama. Kajian oleh pasukan UNICEF Malaysia pada Ogos 2020 bertajuk Families on the Edge atau keluarga di pinggiran melaporkan pembelanjaan keluarga untuk tujuan pendidikan anak-anak adalah yang paling tinggi dipotong oleh terutamanya keluarga B40 di bandar. Selain daripada faktor kemiskinan yang menyebabkan berlakunya keciciran pendidikan, faktor motivasi murid-murid yang merosot itu pertama, dan ada murid-murid yang bekerja upah harian sepanjang pandemik juga antara sebab utama kenapa peningkatan jumlah keciciran pendidikan ini kita dapat lihat bagi 2 tahun 21,316 murid. Beliau juga mencadangkan agar KPM segera melakukan pelan pemulihan pendidikan pastinya untuk menangani isu keciciran pendidikan ini dengan segera, dan KPM tidak boleh membiarkan murid-murid ini terus berhenti sekolah semata-mata kerana faktor kemiskinan dan juga ketidakupayaan ibu bapa untuk menyekolahkan mereka. Itu laporan statistik pelajar berhenti sekolah yang dapat kami bawakan. Terima kasih Syazwani atas numbers dan juga data-data itu. Tapi apakah maknanya kepada 21,316 pelajar yang berhenti sekolah sehingga Julai 2021 lalu? Benar, angkanya 0.22% sahaja. Tetapi kalau kita membuat perbandingan dan kita membuat gambaran yang lebih luas, ini adalah visual di pertandingan ataupun perlawanan akhir Piala Malaysia pada minggu lepas. Kapasiti Stadium Nasional Bukit Jalil pada ketika itu boleh menempatkan 85,000 orang. Yang dibenarkan hadir pada ketika ini hanya 18,000. Justru angka keciciran 21,000 lebih tadi lebih ramai daripada angka yang menyaksikan perlawanan Piala Malaysia tempoh hari. Justru adakah kita menganggap 0.22% itu angka yang kecil? Satu perkara yang perlu dilihat secara holistik, peranan juga kita juga perlu diambil kira.